Здравствуйте, дорогие друзья, я доктор Петров. Многие пожилые люди сталкиваются с такой проблемой. Они ходят все более и более осторожно, под ногами постоянно ощущается как будто вата, слабость и бессилие. Стоит только повернуться дома или посмотреть на проезжающую машину на улице, как тело внезапно качнется, сердце ёкнет и выступит холодный пот. Если у вас тоже есть такие ощущения, и вы все еще придерживаетесь ежедневной ходьбы как основного вида тренировки, то сегодня я должен ударить в важный набат. Если вы полагаетесь только на ходьбу для тренировки, вы можете загнать свое тело в порочный круг, становясь все слабее и слабее с каждым шагом. Я говорю это не для того, чтобы напугать. Для организма старше 70 лет полагаться только на ходьбу недостаточно, и это может даже ускорить старение, привести к потере мышечной массы, перегрузке суставов, увеличению риска падений, снижению качества жизни и повлиять на независимость в пожилом возрасте. Далее, в сегодняшнем видео, я подробно расскажу пожилым людям о 5 других видах упражнений, которые важнее ходьбы. Они не требуют денег, не нужно ходить в спортзал, их можно делать дома. Хотя они простые, они действительно могут помочь всем укрепить силу, сохранить гибкость, стоять твердо, как гора, и кардинально изменить качество жизни в пожилом возрасте. Прежде чем мы перейдем к основной теме, если вам нравится то, чем мы делимся, пожалуйста, напишите «1» или «нравится» в разделе комментариев. Это самая теплая поддержка для нашего дальнейшего творчества. И не забудьте поставить лайк, подписаться и поделиться с теми, кому это нужно. Название нашего канала «Здоровье пожилых». Tetapi, satu penemuan terbaru yang merungkai segalanya sedang memberitahu kita satu fakta yang mengejutkan. Badan Anda ibarat sebuah mesin yang kompleks. Asalkan Anda membekalkannya dengan bahan api yang betul, Anda mampu menghidupkan semula engine yang bertanggung jawab untuk membaiki dan membina semula otot dalam masa kurang dari 12 jam. Perkara ini telah dibuktikan secara nyata pada ramai warga EMAS, dan hasilnya cukup menakjubkan. Kuncinya adalah, Anda mesti tahu apa yang perlu dimakan. Dalam perkongsian kali ini, kami akan mendedahkan secara eksklusif 8 jenis bahan makanan pemulihan berkesan yang telah disahkan oleh penyelidikan saintifik terkemuka yang mampu membantu Anda membina semula kekuatan kaki dalam masa 12 jam. Kami akan menyusun 8 makanan ini mengikut tahap keberkesanannya, bermula dari tempat ke-8 hingga tempat pertama. Anda akan terkejut apabila mendapati, terutamanya yang berada di tempat ketiga, kesannya malah lebih baik daripada banyak suplemen mahal di pasaran. Ada kajian mendapati bahwa dengan memakannya setiap hari, kekuatan bahagian bawah badan boleh meningkat lebih daripada 36% dalam masa 1 hari. Tetapi malangnya, hampir tiada siapa yang tahu rahasia ini. Sebelum kita masuk ke topik utama, jika Anda mengambil berat tentang kesehatan Anda, sila klik butang subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi saluran kesehatan warga EMAS ini. Karena di sini, kami membongkarkan kebenaran yang tiada siapa mahu bincangkan. Saya juga ingin tahu sama ada Anda sudi berjalan seiring dengan saya. Jika Anda sedang menonton video ini dan turut merasai perkara yang sama, sila type 1 di ruangan komen. Jika tidak, sila type 0. Jika Anda juga terganggu oleh masalah penyakit yang serupa, sila tinggalkan komen di bawah, saya akan coba sedaya upaya untuk menjawab persoalan Anda. Baiklah, mari kita mulakan dengan tempat ke-8 dalam senarai. Ia adalah titik permulaan bagi membina semula segala kekuatan. Walaupun bukan yang paling hebat, tetapi ia amat penting. Tempat ke-8, biji labu, kuaci labu. Anda pasti tak sangka tempat ke-8 dalam senarai ini adalah snack kecil yang biasa kita makan, yaitu kuaci labu. Keberkesanannya dalam membina semula kekuatan kaki dengan cepat sering diabaikan oleh ramai orang. Kehebatan biji labu terletak pada kandungan magnesiumnya yang sangat-sangat tinggi. Apa itu magnesium? Anda boleh bayangkannya sebagai minyak pelincir yang bagus untuk otot kita. Setiap kali otot kita mengecut dan berehat, ia memerlukan minyak pelincir ini untuk membantu. Jika badan kekurangan bahan ini, komunikasi antara otot dan saraf akan tersekat, menyebabkan seseorang mudah mengalami kekejangan otot. Kejang urat, berasa letih, dan ketika berjalan, tapak kaki terasa kaku, serta tidak menurut arahan. Terdapat kajian di luar negara yang mendapati bahwa bagi golongan pakcik dan makcik yang berumur lingkungan 6 to Uman, mereka yang mempunyai tahap minyak pelincir yang cukup dalam badan berasa lebih mudah untuk berjalan dan kaki, mereka tidak mudah letih.
Manakala bagi mereka yang kekurangan minyak pelincir ini, rasa keletihan yang dialami adalah hampir 2 kali ganda berbanding orang lain. Jadi dengan memakan segenggam kecil setiap hari, kira-kira 2 sudu besar sudah cukup untuk membekalkan badan dengan minyak pelincir penting ini. Dalam masa beberapa jam sahaja, ia mampu merehatkan otot Anda dan memulakan proses pemulihan kendiri. Bagaimana cara terbaik untuk memakannya? Untuk mengurangkan asid fitik dalam biji labu dan meningkatkan penyerapan mineral oleh badan, cara terbaik adalah merendamnya di dalam air bersih semalaman pada malam sebelumnya dan makan pada keesokan harinya untuk kesan yang optimum. Anda boleh mencampurkan biji labu yang telah direndam ke dalam susu soya atau susu pada waktu pagi untuk diminum bersama atau taburkan sahaja ke atas bubur oat. Ingat, pastikan Anda membeli biji labu asli tanpa garam tambahan. Kaedah mudah ini dapat membuatkan kaki Anda cepat berasa kurang tegang. Kesannya amat menakjubkan. Cherry, jus, cherry. Tart, tart, cherry juice. Jangan pandang rendah pada jus cherry tart ini. Ia bukan sekadar minuman yang sedap, malah merupakan senjata rahasia untuk pemulihan otot Anda. Kehebatannya terletak pada kandungan harta karun yang dipanggil antosianin. Harta karun ini mempunyai 3 kebolehan utama. Pertama, ia sangat berkesan membantu memadamkan api keradangan dalam badan dan mengurangkan bahan-bahan jahat yang menyebabkan sendi dan otot kita sakit. Kedua, ia membolehkan aliran darah menjadi lebih lancar. Ketiga, dan yang paling penting, ia membantu kita membersihkan sisa-sisa asid laktik yang terkumpul dalam kaki selepas bersenam dengan cepat. Dalam satu eksperimen saintifik yang sangat ketat, para saintis meminta sekumpulan warga emas berjalan dan menaiki tangga, kemudian meminta mereka minum jus cherry tart 2 kali sehari. Apa kesudahannya? Kumpulan ini merasakan rasa sengal dan sakit otot mereka berkurangan hampir 1/4 serta-merta dan kekuatan kaki mereka juga meningkat dengan ketara. Apa yang lebih menakjubkan? Kesan ini datang dengan sangat pantas. Kebiasaannya, Anda boleh merasai kesannya dalam masa 8 hingga 12 jam selepas meminumnya. Jika Anda sering berasa kaki tegang, bengkak, atau mudah kejang, maka minuman ini sangat sesuai untuk Anda. Perhatian, meminum jusnya adalah jauh lebih berkesan daripada memakan buah ceri secara terus. Ini karena jus tersebut adalah pati pekat. Satu kawan kecil mungkin mengandungi ratusan gram khasiat ceri. Bagaimana cara terbaik untuk mengambilnya? Semasa membeli, pastikan Anda membuka mata luas-luas dan memilih botol yang tertera 100% jus seri tartulen tanpa gula tambahan. Anda disyorkan untuk meminum sekawan kecil, kira-kira 180 hingga 240 ml selepas beraktiviti atau sebelum tidur pada waktu malam. Jika terasa terlalu masam, Anda boleh mencampurkannya dengan sedikit air. Dengan hanya satu perubahan mudah ini, berkemungkinan besar apabila Anda bangun keesokan harinya, Anda akan berasa lebih bertenaga untuk berdiri, berjalan, dan menaiki tangga. Kaki Anda juga tidak akan berasa begitu kaku lagi. Tempat keenam, bayam yang dimasak. Tempat keenam adalah salah satu sayuran yang paling biasa di meja makan kita, yaitu bayam. Walaupun kelihatan biasa dalam hal memulihkan kekuatan kaki, ia sebenarnya adalah sebuah gudang nutrisi yang sangat dipandang rendah. Kehebatan bayam terletak pada kandungannya yang kaya dengan nitrat. Selepas nitrat ini masuk ke dalam perut, ia akan bertukar menjadi pengawal lalu lintas yang dipanggil nitrik oksida. Pengawal lalu lintas ini akan mengarahkan salur darah di seluruh badan Anda, terutamanya salur darah di kaki, untuk melebarkan laluan supaya kendaraan darah boleh bergerak lebih laju. Sebaik sahaja laluan dilebarkan, darah yang baik dan bernutrisi akan mengalir menderu masuk ke dalam otot kaki Anda, membawa bersama oksigen yang mencukupi dan nutrisi yang baik. Dengan cara ini, otot Anda akan pulih dengan cepat, koordinasi menjadi lebih baik, dan secara semula jadi Anda tidak akan mudah letih apabila berjalan. Kita perlu menekankan di sini bahwa ia mestilah bayam yang telah dimasak. Ini karena bayam mentah mengandungi bahan yang dipanggil asid oksalik yang akan menghalang badan kita daripada menyerap nutrisi. Selepas dimasak, bahan pengganggu ini akan berkurangan dengan ketara, dan barulah nutrisi yang baik dapat diserap sepenuhnya oleh badan.
Satu kajian mendapati bahwa warga emas berusia 65 tahun ke atas yang memakan satu hidangan bayam yang dimasak menunjukkan peningkatan ketara dalam kelajuan, berjalan dan daya tahan kaki dalam masa hanya 12 jam. Bagaimana cara terbaik untuk memakannya? Untuk mengekalkan nutrisinya adalah terbaik untuk menambah sedikit bawang putih cincang dan menumis cepat dengan sedikit minyak atau terus mengukusnya. Elakkan merebusnya di dalam air mendidih untuk jangka masa yang lama, karena semua kebaikannya akan larut ke dalam air. Anda boleh menjadikan sayur yang dimasak ini sebagai lauk sampingan atau masukkan ke dalam sup, bubur, atau bersama telur. Jika Anda berjalan sedikit sahaja sudah terasa kaki berat dan sengal, coba tambahkan sedikit bayam yang dimasak setiap kali makan. Mungkin dalam masa sehari sahaja, Anda dapat merasakan kekuatan pada kaki Anda beransur-ansur kembali. Tempat kelima, kacang kuda, kacang lentil. Lentils. Seterusnya di tempat kelima, ialah sejenis makanan yang kelihatan biasa-biasa sahaja dan sangat sederhana, yaitu kacang lentil. Walaupun harganya tidak mahal, manfaat yang dibawanya kepada kaki Anda adalah sangat nyata. Terdapat 3 harta karun di dalam biji kekacang kecil ini. Pertama adalah tenaga. Memakannya boleh membuatkan Anda kekal bertenaga dan tidak berasa lapar selama berjam-jam. Kedua adalah protein yang baik, yang merupakan bahan binaan untuk membantu membaiki otot Anda. Ketiga adalah pelbagai mineral kecil seperti kalium, magnesium, dan zat besi yang membolehkan otot Anda berfungsi dengan baik. Yang paling penting, tenaga di dalamnya dilepaskan secara perlahan-lahan dan tidak akan menyebabkan paras gula dalam darah Anda naik dan turun secara mendadak seperti menaiki roller coaster. Ini amat penting bagi warga emas, karena jika gula dalam darah tidak stabil, kaki akan mudah berasa lemah dan goyah. Satu kajian mendapati bahwa warga emas yang memakan semangkuk kacang lentil setiap hari selepas 2 minggu, daya tahan kaki mereka adalah 22% lebih kuat berbanding mereka yang memakan nasi putih dan roti. Mereka dapat berdiri dengan lebih stabil dan tindak balas otot juga lebih pantas. Rahasia yang lebih mendalam adalah kacang lentil mempunyai satu Swiss yang memberi arahan kepada otot. Apabila Swiss ini dihidupkan, ia seolah-olah memberitahu otot Anda mula bekerja. Cepat baiki diri dan jadi lebih kuat. Bagaimana cara terbaik untuk memakannya? Masak kacang ini bersama sedikit serbuk kunyit dan bawang putih sehingga menjadi sup pekat yang lembut dan hangkur, ia sangat mudah diserap. Jangan sekali-kali membeli jenis dalam tin kerana kandungan garamnya terlalu tinggi. Jika Anda minum semangkuk semasa makan tengah hari atau makan malam, kemungkinan besar apabila bangun pagi keesokan harinya, Anda akan berasa kaki Anda lebih stabil dan bertenaga. Tempat, ikan salmon. Ikan salmon, laut dalam. Tempat keempat adalah ikan salmon. Ia bukan sahaja baik untuk jantung, malah bagi mereka yang berumur, ia umpama enjin merah untuk pemulihan otot. Kehebatan ikan salmon terletak pada gabungan 3 elemen yang berfungsi bersama untuk Anda. Pertama, ialah protein berkualiti tinggi yang digunakan untuk membaiki otot. Kedua, ialah vitamin D yang membantu mengunci kalsium yang Anda makan ke dalam tulang dan otot. Ketiga, dan yang paling berkuasa ialah minyak baik yang dipanggil omega 3. Apakah fungsi minyak baik ini? Ia dikhaskan untuk memadamkan api. Apabila kita semakin berusia, sendi dan otot kita sentiasa ada api kecil, keradangan yang tidak kelihatan, yang membuatkan kita berasa kaku dan sakit. Minyak baik omega 3 ini boleh terus pergi ke tempat-tempat ini dan memadamkan api tersebut. Kajian mendapati bahwa makcik-makcik yang memakan ikan salmon 3 kali seminggu, hanya selepas 10 hari kekuatan kaki mereka meningkat hampir 1/4. Mereka tidak lagi merasa begitu kaku ketika bangun dan berjalan juga terasa lebih ringan. Bagaimana cara terbaik untuk memakannya? Sebaik-baiknya, belilah ikan salmon laut dalam yang ditangkap liar karena kandungan minyak baiknya lebih tinggi. Cara memasaknya lebih ringkas lebih baik. Bakar seketika di dalam ketuhar atau pan fry di dalam kuali. Perahkan sedikit jus lemon dan taburkan sedikit herba sudah mencukupi. Jangan masak dengan sos yang terlalu manis dan jangan digoreng celur.
Makanlah sekeping ikan salmon sebesar tapak tangan semasa makan malam, dan mungkin pada petang keesokan harinya, Anda akan berasa kesakitan pada kaki Anda berkurangan dan badan lebih bertenaga. Quinoa. Quinoa. Quinte, kini kita telah tiba di tempat ketiga yang sangat dinanti-nantikan. Saya berani katakan 90% orang salah cara memakannya atau tidak pernah memakannya langsung. Bagi warga emas yang mahukan kaki yang bertenaga tetapi tidak mahu makan berlebihan daging setiap hari, ia adalah emas otot dalam dunia tumbuh-tumbuhan. Quinoa. Perkara paling ajaib tentang quinoa ialah ia adalah protein berasaskan tumbuhan yang sangat lengkap. Apa maksudnya? Bermaksud, untuk otot kita membesar dengan kuat, ia memerlukan 9 jenis batu bata, asid amino, yang berbeza, kurang satu pun tidak boleh. Kebanyakan tumbuh-tumbuhan seperti nasi dan mie kekurangan 1 atau 2 jenis batu bata ini dan perlu digabungkan pemakanannya. Tetapi, quinoa, dengan sendirinya, menyediakan kesemua 9 batu bata ini untuk Anda. Apabila Anda memakannya, ia sama seperti membekalkan set bahan binaan yang lengkap untuk otot Anda. Proses pembaikan dan pertumbuhan secara semula jadi menjadi jauh lebih cepat. Bukan itu sahaja, ia juga kaya dengan zat besi, magnesium, dan kalium. Bahan-bahan baik yang memberi Anda tenaga ini juga membantu menghantar lebih banyak darah bernutrisi ke kaki Anda. Satu kajian mendapati, dengan hanya menggantikan nasi putih dengan quinoa selama 1 hari, rasa sakit dan sengal otot berkurangan dengan ketara. Terdapat juga satu eksperimen di mana warga emas diberi makan quinoa untuk makan tengah hari. Keesokan paginya, semasa ujian berjalan, prestasi mereka jauh lebih baik berbanding mereka yang memakan roti putih. Bagaimana cara terbaik untuk memakannya? Quinoa mempunyai satu lapisan kulit kelat di luarnya, jadi sebelum memasak, pastikan Anda meletakkannya di dalam penapis halus dan membilasnya dengan air yang mengalir beberapa kali. Kemudian, masaklah ia sama seperti memasak nasi. Anda boleh mencampurkannya dengan telur dan bayam pada waktu pagi, atau menjadikannya sebagai makanan ruji menggantikan nasi pada waktu malam. Jika Anda memakannya pada waktu malam, nutrisi di dalamnya akan membaiki kedua-dua belah kaki Anda secara senyap-senyap ketika Anda tidur. Keesokan harinya, Anda akan mendapati kaki Anda lebih bertenaga dan berjalan lebih stabil. Tempat kedua, ubi bit. Kita telah sampai kepada naib juara dalam senarai ini, ubi bit beetroot. Ia bukan sekadar sayuran dengan warna yang cantik. Ia adalah penggalak booster semula jadi untuk sistem peredaran darah Anda. Rahasia mengapa ubi bit ini sangat berkesan terletak pada kandungannya yang dipanggil nitrat. Selepas masuk ke dalam perut, ia akan berubah menjadi pengawal lalu lintas yang dipanggil nitrik oksida. Kehebatan pengawal ini sangat menakjubkan. Ia boleh segera mengarahkan salur darah di seluruh badan Anda, terutamanya salur darah di kaki. Perhatian semua, lebarkan laluan bagi kendaraan bergerak lebih laju. Cuba Anda fikir, apabila laluan dilebarkan, darah sehat yang syarat dengan oksigen dan nutrisi akan menderu masuk ke dalam otot kaki Anda. Warga emas sering mengadu kaki terasa kaku dan sejuk. Banyak kalinya ini disebabkan oleh laluan yang terlalu sempit dan trafik darah tersumbat. Ubi bit membantu Anda membersihkan dan melebarkan laluan tersebut. Apabila otot Anda mendapat nutrisi yang cukup, ia secara semula jadi akan menjadi kuat dan bertindak balas pantas. Terdapat kajian yang sangat berwibawa mendapati sekumpulan warga emas diberi minum sedikit jus ubi bit beberapa jam sebelum berjalan. Hasilnya, kelajuan berjalan dan kekuatan kaki mereka secara purata meningkat, serta-merta sebanyak 19%. Kesan ini boleh dikatakan dapat dilihat serta-merta. Bagaimana cara terbaik untuk memakannya? Anda tidak perlu memakannya mentah. Mengukus atau membakarnya memberi kesan yang sama atau mengisarnya menjadi jus juga boleh. Jika Anda memilih untuk meminum jus ubi betulan, pastikan Anda membeli yang tiada gula tambahan. Anda disuruhkan meminum sekawan kecil lebih kurang 150 ml ketika perut kosong pada waktu pagi atau setengah jam sebelum keluar berjalan. Kedua-dua kaki Anda akan berasa lebih ringan dan tidak mudah letih hampir serta-merta. Kaidah ini sangat berkesan, sehingga kan atlet profesional pun menggunakannya sebelum perlawanan untuk meningkatkan prestasi mereka. Tempat pertama, sup tulang.
kaldu tulang, bone broth. Kini tiba masanya untuk mendedahkan sang juara. Jika makanan sebelum ini membantu menambah bahan api dan melebarkan laluan untuk otot Anda, maka makanan nomor 1 ini bertujuan membina semula keseluruhan sistem sokongan bahagian bawah badan Anda dari akar umbinya, termasuk otot, sendi, dan tulang. Ia adalah raja yang tidak dapat disangkal dalam senarai ini, sup tulang bone broth. Jangan sekali-kali mengelirukannya dengan sup daging biasa yang sering kita minum. Sup tulang yang sebenar adalah cairan emas yang telah memekatkan semua bahan mentah teras yang diperlukan oleh badan Anda untuk proses pemulihan. Ia mengandungi kolagen yang mampu melincirkan sendi, komponen anti radang yang mengurangkan sakit sendi, dan pelbagai asid amino yang digunakan terus untuk membina otot dan mencegah penyusutan otot. Ia boleh melakukan 2 perkara besar serentak. Pertama, memberikan minyak pelincir pada lutut dan buku lali Anda yang kaku. Kedua, menghantar gam pembinaan yang paling diperlukan untuk membaiki otot terus ke sasarannya. Kajian mendapati selepas meminum sup tulang yang kaya dengan kolagen, fungsi kaki menunjukkan peningkatan ketara dalam masa hanya 24 jam. Dalam masa seminggu, kekuatan otot dan kelenturan badan meningkat secara purata sebanyak 36%. Mengapa kesannya begitu pantas? Kuncinya ialah ia adalah suntikan nutrisi yang boleh diminum terus. Segala khasiat di dalam sup tersebut telah direbus menjadi cekair. Perut dan usus Anda tidak perlu bersusah payah untuk mencernanya. Sebaik sahaja diminum, ia terus diserap. Ramai warga emas memberi maklum balas bahwa selepas berjalan atau melakukan kerja rumah, minum sup tulang yang suam membuatkan rasa kaku hilang dengan cepat. Dalam masa beberapa jam, berjalan terasa lebih stabil dan yakin bagaimana cara terbaik untuk memakannya. Rebus sendiri di rumah menggunakan tulang lembu atau tulang ayam, tambahkan sedikit cuka epal, ia membantu mengekstrak khasiat dari dalam tulang dan rene dengan api perlahan selama sekurang-kurangnya 12 jam ke atas untuk kesan yang optimum. Masa terbaik untuk meminumnya adalah pada waktu pagi semasa perut kosong atau selepas melakukan aktiviti. Minum secawan suam-suam, kira-kira 200 ml. Ia akan membekalkan nutrisi yang memberi kesan hampir serta-merta kepada kaki Anda, membaiki dan menguatkan otot serta sendi Anda dari akar umbi. Bagi warga emas yang sedang terganggu dengan masalah kaki lemah, sup tulang bukan sekadar semangkuk sup. Ia adalah bahan api muktamad yang memacu kaki Anda untuk melangkah ke hadapan. Baiklah, setelah mengetahui apa yang patut dimakan, kita juga mesti tahu bagaimana memakannya untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Seterusnya adalah 5 rahasia pemakanan yang telah terbukti amat berkesan membolehkan Anda memaksimumkan khasiat makanan di atas hingga 120%. Rahasia pertama, mulakan hari Anda dengan segelas minuman fungsian. Untuk kebaikan kaki warga emas sekalian, selepas bangun pagi dan sebelum makan apa-apa, minumlah segelas jus ubi bit atau jus cherry tart semasa perut kosong. Ini adalah satu tabiat yang boleh mengubah korak kehidupan Anda. Dengan meminumnya semasa perut kosong, nutrisi di dalamnya dapat diserap oleh badan dengan paling pantas dan lengkap, tanpa sebarang gangguan. Ini sama seperti menghantar pasukan perintis untuk membersihkan salur darah dan memadamkan api pada otot Anda di awal pagi. Apabila Anda mula beraktiviti, secara semula jadi Anda akan merasakan kaki lebih lincah dan rasa kaku pada waktu pagi akan berkurangan dengan ketara. Rahasia kedua, gabungkan enjin otot dengan bahan api jangka panjang. Apabila Anda makan makanan pembekal bahan binaan seperti ikan salmon dan sup tulang, pastikan Anda menggabungkannya dengan bahan api jangka panjang seperti quinoa atau kacang lentil. Otot Anda bukan sahaja memerlukan protein untuk pembaikan, malah memerlukan tenaga yang berterusan dan stabil untuk bekerja. Nasi putih dan mie adalah ibarat lalang kering. Ia terbakar marak tetapi padam dengan cepat, membuatkan seseorang mudah merasa letih. Sebaliknya, quinoa dan kacang lentil ibarat arang kayu yang berkualiti, mampu membakar secara berterusan dan stabil selama berjam-jam, memastikan kaki Anda bertenaga sepanjang hari. Rahasia ketiga, rebut tingkat pemulihan keemasan selepas bersenam. Sila ingat teknik bertaraf profesional ini.
dalam masa kira-kira 20 hingga 30 menit. Selepas menamatkan aktiviti pagi atau berjalan santai, minumlah secawan sup tulang yang suam. Pada masa ini, otot Anda umpama span kering di mana keupayaannya untuk menyerap nutrisi berada pada tahap paling tinggi. Apabila sup tulang yang suam diminum, pembinaan dan minyak pelincir di dalamnya akan segera diserap dan terus menuju ke kawasan yang perlu dibaiki. Kesannya amat hebat. Rahasia keempat, bom mineral bertindak tepat atasi kekejangan kaki. Jika Anda ada masalah kaki kejang pada waktu malam atau pagi, rahasia ini dicipta khas untuk Anda. Pada waktu pagi, makanlah 1 hingga 2 sudu besar biji labu yang telah direndam. Kaki kejang banyak kalinya disebabkan oleh kekurangan minyak pelincir seperti magnesium dan kalium dalam badan. Merendam biji labu semalaman akan membuang bahan-bahan penghalang yang mengganggu penyerapan, membolehkan minyak pelincir ini dimanfaatkan sepenuhnya oleh badan kita. Rahasia kelima, masukkan pembersih salur darah dalam setiap hidangan Anda. Tambahkan sedikit bayam yang dimasak ke dalam sarapan Anda. Ini adalah tabiat yang sangat mudah tetapi membawa pulangan yang besar. Sama ada dicampurkan ke dalam quinoa atau bersama telur, ia sangat mudah disediakan. Jika diamalkan secara konsisten, pengawal lalu lintas di dalamnya akan berterusan membantu melancarkan salur darah di bahagian kaki Anda. Kehebatannya bukan pada seberapa banyak Anda makan dalam satu masa, tetapi pada pengambilannya yang konsisten setiap hari. 8 jenis makanan yang baru Anda pelajari tadi bukan sekedar satu senarai makanan biasa, ia lebih kepada satu set kotak alatan lengkap untuk pembaikan otot kaki yang berfungsi secara harmoni dan sepadu. Dari biji labu yang kaya dengan elemen magnesium sebagai pelincir otot, jus cherry tart yang mempunyai fungsi anti radang yang kuat, ubi bit yang berkesan melebarkan jalan salur darah, hinggalah kepada sup tulang yang menyediakan gembinaan yang terunggul. Apabila Anda menggabungkannya, set kaedah ini menjadi senjata muktamad Anda untuk memulihkan kekuatan kaki, menghilangkan rasa letih, dan merampas semula kesehatan serta tenaga. Tolong ingat, kaki yang lemah tidak sepatutnya menjadi label penuaan yang wajib Anda terima. Ia selalunya berlaku hanya karena badan Anda kekurangan beberapa bahan api atau alat ganti utama. Dan kaki Anda akan serta-merta memberi maklum balas yang paling nyata sebaik sahaja Anda melengkapkan bahan-bahan ini. Anda akan berasa lebih bertenaga semasa berjalan, langkah lebih ringan, dan kembali memperoleh keyakinan untuk melangkah tanpa rasa takut mengikut kehendak hati. Dan semua ini bermula dari pinggan makan Anda. Bermula dari sekarang, beranikan diri mencoba 8 jenis makanan ini. Pada awal pagi keesokan harinya, perhatikan kaki Anda dengan teliti. Anda berkemungkinan besar akan mendapati kawalan ke atasnya telah meningkat, keseimbangan menjadi lebih baik, dan rasa kaku juga telah berkurangan. Anda sebenarnya sedang membina semula sepasang kaki yang kuat untuk diri Anda dengan setiap suapan makanan. Makanan manakah yang paling Anda ingin kubah dahulu? Atau adakah Anda sudah mula mengamalkan sebahagian daripadanya? Sila beritahu kami di ruangan komen. Ingatlah, asas kekuatan Anda adalah pada kaki Anda. Asalkan Anda meliharanya dengan bijak, ia akan membawa Anda melangkah lebih jauh daripada yang Anda bayangkan. Jika Anda merasakan video kali ini amat membantu Anda, jangan kedekut untuk menekan butang like sebagai tanda sokongan. Sila kongsikan juga kepada rakan-rakan warga EMAS yang sedang menghadapi masalah yang sama. Jika Anda ingin mendapatkan lebih banyak nasihat profesional kesehatan yang disokong oleh sains, munasabah, dan praktikal, pastikan Anda subscribe kepada saluran kami. Kami mengalu-alukan Anda untuk berkongsi percobaan dan perubahan Anda di ruangan komen. Setiap perkongsian Anda mungkin dapat menyalakan harapan bagi rakan yang lain. Kita jumpa lagi di video seterusnya.